Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat Bola episod 58. Saya hari ini bersama dengan Amir Arafat. Dia ada buat tadi Love macam mana ke? Kau bercerita kau bercerita dengan Wek Korea. Bukan, kita bercerita dengan ni peminat kita. Wek Korea. Kita juga bersama dengan Jufri Juki. Hari ni Izzy tak ada, dia demam kot, demam kura-kura ke apa ke. Tak tahulah demam apa. Tapi hari ni kita nak bincangkan tentang seseorang pemain bola sepak. Sebenarnya kita sebelum kita nak masuk tu, kita nak cakap lah football is back. Kenapa football orang cakap football is back ni tu? Sebab ikutkan announcement minggu lepas daripada Majlis Keselamatan Negara, dia announcekan sukan body contact ni Dah boleh start lah. dah boleh start 15 Julai. Khalid Jamlus is back. Lama mendiamkan diri ya. Lama mendiamkan diri. Tiba-tiba nama dia meletup. Rotok tiba naik roket. Dahsyat. Khalid. Aku cerita sikit background kita nak cerita sikit lah pasal Khalid ni, and mungkin kita boleh go detail sikit. Lepas tu kita nak tengok macam mana sebenarnya kerjaya seseorang pemain bola sepak ataupun seseorang atlet di Malaysia ni. Okay, baru-baru ni Khalid Jamlus katanya ada menjual barang-barang peribadi yang beliau pernah menang semasa bermain bola dulu. Contoh macam dia pernah menang kasut emas, dia pernah menang trofi pemain terbaik, jersey dan mungkin lain-lain lah, stocking ke apa dia jual, aku tak tahulah kan. Apa ni time dulu kan, mungkin spender ke apa, tak tahulah kan. Ikut time dia pakai lawan Selangor, dia score hat-trick. Spender tu dia sign. Tak tahu kan. Dia nak jual benda ni, ada sebab kenapa dia nak jual benda-benda ni. Salah satu sebab adalah faktor kewangan dia cakap. Sebab ini adalah kita berdasarkan report daripada Arena dan juga report-report media di luar sana lah. Dia kata faktor kewangan, dah 3 tahun tak ada kerja tetap. Dia rasa benda ni sentimental value, tapi terpaksa jual sebab demi kelangsungan hidup keluarganya. Sampai ada orang offer nak beli kasut emas tu 10,000, tapi rasanya katanya the latest offer sampai 40,000 kot. So dia ada buat sesi FB live. So benda ni orang pick up. Orang cakap apa jadi ni kan. Dengan Khalid ni orang kata boleh kata legend jugalah kan. Legendary lah zaman dia tu Especially untuk pasukan Perak lah kan. Betul. Dia juga menambah, dia kata ada sebab mungkin sebab MCO PKP ni juga situasi dah jadi terdesak dan sukar. Dekat Astro Arena dia ada cakap juga, dia kata tak ada siapa nak bantu dia, jadi dia terpaksa menjual barang peribadi dia. Okey, kau tahu kerjaya pemain bola sepak ni orang kata pendek kan. Aku rasa zaman Khalid tu orang kata mungkin dia orang tak dapat gaji sebanyak zaman sekarang lah. Betul. Tapi still banyak aku rasa. Yelah. Tapi dia sebagai Untuk tahun tu lah untuk tahun tu. So dia sebagai pemain, kau tak rasa dia tak ada simpanan ke, ataupun time muda dia party ke, enjoy habis semua duit. Macam kau rasa macam mana dari sudut dia, kau rasa kenapa dia boleh jadi situasi macam ni kepada dia? Kau rasa apa sebab? Aku rasa masalah utama kat sini sebenarnya adalah lebih kepada pengurusan kehidupan. Pengurusan kewangan lah kehidupan. Kehidupan tu lah maksud aku. Sebab kau boleh tengok latest cerita terbaru pun macam kisah Ronaldinho. Kaya raya tu. End up dia dekat mana? Uruguay, Paraguay, Mexico, Cuba. Yang dengan pasport palsu. Tak, dia masuk dengan pasport palsu. Ronaldinho bercerita. Dia pakai pasport palsu and then dah tak ada apa duit dah. Maybe lifestyle dia. Jadi kat sini sebenarnya itu salah satu pengajaran yang kita boleh tengok sebenarnya. Satu beringat and then kita faham maybe 10, 11, 12 tahun itu top diorang punya peak lah kan, kumpul duit apa. Tapi aku rasa itu berbalik-balik kepada insan tu sendiri, seorang individu, cara pengurusan duit, disiplin, pengurusan kewangan lah kan. Sampai KPK pun keluarkan agensi kredit, pemantauan kredit lah kan. Maksudnya kat situ pengurusan kredit kewangan kita sendiri. Macam mana simpanan masa depan, ada insurans ke apa ke kan. So kau nak samakan Khalid Jamlus ni macam Ronaldinho lah. Dari segi permainan. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Kau cakap tadi bukan? Pengurusan kehidupan ni. Alah, kita nak tanya sikit lah. Kecil hati kalau dengar. Kecil hati Ronaldinho kecil hati lah. Tengok sama Khalid Jamlus. Apa ni? Okey, Zuf, kalau kau tahu dah macam dia kata, yelah, bila kau tengok interview dengan Arena ataupun dengan media report apa benda semua, dia kata kalau boleh dia nak kerja dalam bidang bola sepak juga. Tapi kalau dah terpaksa Zuf, kalau kau berada dalam situasi macam tu, perlukah kau rasa macam kau cuba bidang lain untuk survive? Ataupun kau rasa macam Khalid ni memilih sikit? Ikutkan base apa dia cakap, dia ada cuba jugalah.
a few kerja yang dia buat. Dia cakap based on apa ni tu aku cakap based tak fair untuk aku judge dia apa yang macam betul lah macam Amir cakap apa ni pengurusan kewangan tu memang penting. Mungkin ada bagi aku apa yang terjadi dekat dia ni adalah apa yang terjadi kepada kita semua. Kalau which is in life, kalau betul-betul kita tak plan ahead apa yang akan ni kita punya hari tua, benda-benda macam ni akan memang mendatang. Tapi how we handle situation tu masa that very moment lah. Tapi untuk menjawab soalan aku, kalau kau soalan kau tanya adakah dia mencuba, dia dalam cerita dia tu dia mencuba, dia cakap dia ada berbagai kerja dia buat apa semua lah. Tak tahu lah. Tapi dia ada bermacam-macam kerja lah. Macam-macam kerja. Cuma dia cakap sampai dia rasa dia kena efek yang paling teruk dia masa dia cakap masa MCO lah. Memang totally shut down, dia tak ada apa-apa job dan masa itulah yang dia start, dia cakap dia decide untuk buat Facebook live yang dan lelong lah barang-barang yang dia ada, yang macam kasut emas dia, medal dia, semua tu lah. Kesempitan hidup tu yang membuatkan dia dah menjadi macam tu lah. Okey. Khalid ada juga cakap, dia kata dia tidak diberi peluang untuk menjadi jurulatih. Jurulatih bola sepak lah. Pernah menjadi jurulatih dengan Saim Dabi dan PDRM, tapi dia juga kata dia ada keupayaan untuk jadi jurulatih. Tapi kenapa tak ada pasukan nak ambil dia? Adakah sebab kau rasa dia mungkin ada attitude dia sendiri ke, ataupun kau rasa sebenarnya benda ni kau kena cari peluang sendiri, kau kena create mencipta peluang tu sendiri? Mana-mana coach dia kena start pada bawah. Mungkin dia ada mencuba, tapi macam benda tu dia kena berterusan lah. Kalau itu ialah bidang kerja dia sebagai coaching, mungkin dia boleh coach, bukanlah mungkin, tapi aku rasa semua coach bermula daripada bawah. Daripada umur 12 tahun, 13 tahun, you akan naik daripada squad. Sebab ada statement dia yang dia kata kurang senang jugalah bagi aku dengar bila dia kata takkan nak ajar budak-budak kecil kan. Jadi itulah maksudnya kan. Jadi aku kurang senang di situlah, tapi aku pun nak kena be fair juga dengan keadaan apa mungkin kita tak tahu. Tapi untuk tempoh dia, aku rasa last game dia ialah pada tahun 2007. Apa dia main? Dia main. Dia rasanya 2011 dia ada main lagi. Dia ke? 2011 ke? Tak pasti lah. Sebab aku tak silap aku dia dah bersara around 7 to 8 years lah. 7 to 8 years. Jadi throughout that, aku rasa dalam tempoh masa 5 tahun pun perkembangan seorang coach tu pun sepatutnya ada. Kita tak tahu. Macam last aku yang kita dapat ialah dia di PDRM, dia sebagai assistant coach. Mungkin selepas tu perkembangan seorang jurulatih ni ialah dia kata tak diberikan peluang. Tapi kalau macam Zulkifli Embong cakap, kalau dia dah mencuba pelbagai cara tapi tak dapat, there must be something wrong about him. Jadi kita tak tahulah kan. Kita tak tahulah benda tu kan sebenarnya. Tapi as for me, pada aku sekarang, dia merasakan yang dia berkelayakan dan dia rasa dia ada keupayaan. Sebenarnya ia patut dinilai dengan result, dengan coaching, bukannya dia sendiri kot. Aku nak tambah sikit kat Amir tu cakap tu betul, which is betul lah. Apa ni, mungkin bila dalam in the market tu, bagi aku pendekatan lagi simple macam ni. Kau dari seorang graduates katakan kau dari graduate, kau tak, maksud aku kau kena ada special lah. Sebab kalau tanya macam Amir cakap tu, batch jurulatih ni banyak. Ramai, betul. Okay, let's say aku bagi contoh macam kau grad UiTM, semua orang ada diploma kan, tapi apa kelebihan yang kau boleh beri lah? Sebab coach semua ada license. Yes. So kau tak boleh cakap dia ni legend masa dekat UiTM tu, so dia perlu dapat tempat. So aku rasa macam korang dua cakap tadi pun, dia patut create sendiri dia punya peluang sendiri. So ataupun nombor satu, dia punya resume tu dia cantikkan lagi dengan dia ambil licensing tertinggi ke tu. Aku cakap, aku bagi contoh tu je. Kalau semua orang dalam market tu ada diploma, why don't you go to a degree punya level? Why don't you go to MBA punya level, yang which is persaingan dah lagi sikit. So mungkin job untuk kau dapat kerja tu lebih senang. Mungkin tu aku cakap benda-benda macam tu lah, yang macam mungkin Khalid ni dia tak nampak, dia macam okay dia dah ada coaching, tapi dia rasa macam aku nampak lah cara dia luahkan tu, dia macam tak ada siapa pandang aku. Aku ni dulu dah berbakti. Ya betul, kita semua ingat, tapi hakikatnya dalam market tu berapa ramai coach macam mana tak ada free pass, orang kata tak ada kepastian maknanya tak semestinya kau as player tak guarantee lah. Betul. Tak guarantee yang kau boleh terus dapat masuk sebagai coach lah. Okay. Khalid kata dia ada jumpa KBS, Timbalan Menteri Wan Faisal. Dia kata mungkin ada peluang dalam bola sepak. Dia cakap maksud dia ada cakap, ni pun kurang senang je.
dia cakap dia akan jadi jurulatih dan bukan tukang kebun yang membuatkan orang marah lah. Yelah. Kan orang cakap kan, tapi dia dah minta maaf. Tapi itulah, kau rasa attitude macam ni maybe susah dia nak dapat kerja dalam bola sepak. Kita tak boleh lari, sebab itulah kita ini manusia. Sebab kadang-kadang kita ada sifat self entitlement tu. Jadi aku tak rasa tak salahkan Khalid lah. Cuma dalam isu ni sebenarnya kau kena berlapang dada dalam keadaan kau sendiri. Cuma aku agak sedih dengan cara dia menyelesaikan masalah ni, seolah dia cuba, orang kata cari populariti murahan lah, dengan menjual semua orang. Tapi dia cakap dia sebenarnya tak berniat I know. untuk viralkan dia punya. Betul. Aku setuju bab tu. Tak ada masalah. Tetapi kau faham kau ialah seorang yang legend, kita cakap. Maksudnya kau di mata masyarakat. Apa contoh yang kau bagi kepada generasi muda budak-budak NFDP ni bila kau buat macam ni? Mak bapak dia takut tak in future? Adakah akan pada satu tahap kalau anak aku susah sangat dia terpaksa jadi macam ni? This is not a good role model tau pada aku. Jadi sebab kita tengah membangunkan ada satu program NFDP ni. Jadi kau sepatutnya come with an attitude yang tadi kita cakap. Kau sendiri cakap perkembangan diri kau, personality kau, tambah lagi add knowledge kau, tambah lagi AFC ke apa kan, selagi duit tu ada time tu kan. Bila dia act macam ni, itu yang aku panggil popularity murah. Minta maaf lah cakap sebab aku respect Khalid Jamlos, one of my favourite striker jugalah dulu. Khalid Kikong. Liquid kau tu kan dengan, tapi dia dengan Saravanan tu dulu kat merah tu. Tapi pada aku rasa agak tersentuh jugalah, sebab kau akan bagi apakah contoh. Kita faham kita tak berada di tempat dia terdesak, kita faham benda tu. Mungkin tak salah dia nak jual benda tu untuk dapatkan income. Cumanya mungkin cara lah kot, the way dia tunjuk ada cara reaction mungkin. Okay, bila kau cakap pasal Saravanan sekarang di Finland ke Europe, Eropah tengah buat coaching kat sana. Nampak perbezaan. Kita boleh cakap ada perbezaan lah. Okay, tapi kita tak nak masuk bab tu lah. Kau rasa kenapa KBS campur tangan? Adakah ini langkah yang terbaik untuk KBS? Sebab actually ramai lagi atlet bekas atlet yang lain kat luar sana yang mungkin lagi susah daripada Khalid ataupun mungkin yang memerlukan bantuan. Bila Khalid dah buat macam ni, adakah lepas ni KBS akan bantu semua bekas-bekas atlet? Apa signal yang ditunjukkan? Aku tak boleh nak jawab soalan ni sebab aku macam apa yang kau fikir. Aku pun tak tahu apa di sebalik benda ni, dia KBS punya move ni cuba nak membantu ke Khalid ni ataupun betul lah. Aku rasa benda niat ni adalah niat yang tersendiri daripada KBS. Aku pun tak tahu sejauh mana dia nak tolong legend-legend ni. Kan it could be macam kau cakap, it could be seperti kita semua tahu hari ni ke news malam Jam Sari Sabian buat benda sama, jual benda goalkeeper sama. Adakah KBS akan bantu dia? Itu persoalannya sekarang. So aku tak boleh jawab untuk on behalf of KBS. Tapi itulah kalau kau dah bantu seorang, takkan tak bantu yang lain? Takkan tak bantu yang lain. Itu aku cakap sebenarnya macam bawa MSN ataupun ada satu NGO lain, macam Persatuan Bekas Atlet, ada benda tu. Yakib tak silap aku lebih kurang Tapi pada aku kat situ sebenarnya kat luar tu, kalau itu aku cakap kadang mungkin kita merasakan kita tak ada platform tu ataupun tak ada bantuan, tapi sebenarnya kita kena mencari. Macam aku cakap, kita kena mencari, menambah. Sebenarnya macam yayasan bentuk macam Persatuan Bekas Atlet tu, mungkin memberikan dia platform, mungkin memberikan dia ada side add-on dalam advantage. Mungkin kalau saya nak further saya punya licensing, mungkin dia boleh bantu carikan kewangan. Jadi di situ sebenarnya ada platform. Sebab tu aku cakap, bila dia mengatakan dia dah pergi semua tempat dan tak dapat peluang, aku rasa agak ralat sikit lah. Sebab kita ada juga banyak macam Nizam Jamil, Nafuzizin sekarang yang at his age juga, dalam 42-43 yang coach yang sedang naik and pegang tim utama. Tapi itulah, ini beberapa orang yang kita cakap dekat Liga Super, mungkin ada juga yang mungkin kat Liga Bawah, kita tak tahu kan. Betul. Ada ura-ura ni, aku tak tahu ni khabar angin, aku tak tahu betul ke tidak, mengatakan Khalid akan ditawarkan jadi jurulatih di Akademi Mokhtar Dahri di bawah program NFBP. Tapi ada juga netizen lah berpendapat kata tak boleh bagi terus dekat peringkat Akademi Mokhtar Dahri, lebih baik bagi dari peringkat Akademi Tunas atau Sekolah Sukan Negeri. Sebab takkan sebab bekas pemain kau nak bagi terus laluan mudah macam tu jadi jurulatih elite di Akademi Mokhtar Dahri. Nanti apa pula kata jurulatih yang lain yang mula daripada bawah?
Pendapat kau kan? Itulah kita pun dah ulas tadi. Sebenarnya dia berkata yelah sebenarnya kita nak tapi nilai. ini kabar angin lah. Yelah kabar angin kita pun tak tahu. Tapi sebabkan ada kabar angin macam tu, masakan pokok-pokok yang kalau tak ada anginnya. Maksudnya tu saya cakap tadi, kalau ada cukup credential, orang tak question sangat. Jadi persoalannya kat sini, kalau you last jadi assistant coach kat PDRM and then you kata 3 tahun kau tak ada permanent, betul tak ada stable job, there must be something wrong lah. Dia okay, benda tu nak niat tu betul, faham. Tapi bila dia mulakan dengan cara macam tu, pada akulah, pandangan peribadi aku, bila dia mulakan dengan cara yang tak betul lah, bukanlah salah tapi immoral, dia unethical pada akulah. Tapi aku tak agree dengan korang lah, di mana bagi aku itu macam position tu adalah tu aku cakap dia rezeki dan juga macam aku cakap nowadays dia punya ada connection dan contact kau ni pun memainkan peranan. Sebab dekat luar banyak je macam Vieira, lepas dia resign, so dia jadi directing football. Yelah, betul lah. So kalau kau nak cakap macam tu, bagi aku orang yang contohnya kat Man City yang dah lama dia patutnya jadi position directing football tu, dia tak directing football tu, dia tak dapat, takkan dia nak pandang Vieira. Yelah, betul connection lah. Tapi kalau dia dapat connection tu tapi dia tarik kat situ pun at the end of the day, faham? Untuk aku lah, itu pendapat aku sendirilah. Yelah, I mean betul. Aku rasa dua-dua pun kita boleh bincangkan dari segi connection apa semua. Tapi itulah, itu terpulang kepada sistem NFDP tu sendiri. Apa yang dia orang lihat kepada jurulatih. Macam aku rasa macam Wan Rahimi sendiri memang start daripada, bukanlah nak kata bawah, tak adalah mungkin under 12 ke apa, tapi dia bukan jurulatih elite lah aku rasa dekat akademi. Tapi tak apa, kita move on daripada tu. Pengurus akademi Little League Soccer, Encik Syazwan Wong, dia cakap dalam temu bual bersama Vocat, dia kata persediaan yang terbaik untuk jadi jurulatih adalah untuk bermula melatih pasukan junior. Itu yang the best, dia cakap. Dia kata ramai yang bermula daripada bawah. Little League Soccer ni akademi bola sepak bawah umur. Kena ada semangat nak jadi jurulatih yang sentiasa ingin belajar benda baru, dia cakap. Dan only kau boleh, dia kata boleh progress lah kan, sikit demi sedikit. Okay, lagi satu contoh aku nak bagi, jurulatih Felda United Nizam Jamil. Macam mana? Dia dengar cerita dia pun start daripada bawah. Betul. Dia I mean itulah salah satu contoh yang baik lah. Baik, yang di mana bagi aku passion tu, dia memperjuangkan passion dia tu satu, number one. Dia cipta peluang. Cipta peluang, diberi peluang, digunakan sebaiknya. So dalam kes kali ni macam Amin cakap tadi, tak tahu somehow ada apa masalah dia dengan PDRM, sebab aku nampak dah diberi peluang juga. Why tak continue tu wallahualam lah. Hanya dia dan pasukan tu je lah tahu. Tapi tu aku cakap, ada je contoh yang apa ni, successful story macam ni, macam Nizam Jamil diberi peluang, passion. Sebab Nizam Jamil retire at 29, dan tak rasa aku dia train dalam masa 10 tahun. Aku tengok dia punya career path tu dah jadi Felda punya ni. Dia start dengan melatih pasukan taman. Betul. Itu memang dah habis bawah tu. Tak tahulah kalau dia nak melatih pasukan lagi bawah dia taman tu, aku tak tahu pasukan apa lah. Taman je dia. Taman je. Sina tak ada gaji pun. Sebab dia passion lah. Itulah tadi. Dan mentality dia, aku rasa untuk macam Nizam Jamil ni, dia ada right mentality lah, di mana dia very humble dan aku nampak, dan dia terus, yang paling penting dia terus nak belajar knowledge. Dia nak knowledge. Sebab aku tengok one of the interview, siap orang tu tanya kalau dia been offered to a bigger team, dia just cakap dia nak belajar lagi lah, masih lagi nak belajar, dan dia tak rasa dia capable lagi. Soalan seterusnya, sebagai pemain bola sepak di Malaysia ni khususnya, apa persediaan dan perancangan lepas bersara ni sebenarnya? Kalau kau lah perancangan Rancangan aku rasa satu yang saving lah, daripada gaji monthly kau tu ada saving. And then second ialah sebenarnya pengurusan wang lah, pengurusan kewangan lah. Yang cakap tadi tu mustahak lah. And then mungkin pelaburan, kau nak invest ke mana, saham, hartanah, rumah, lain-lain kan? Tu all type lah, long term, short term punya ke, kewangan easy to liquid, hard to liquid. Tu lah, you decide lah on your own. Tapi yang aku paling mustahak sekali, apa kau nak buat? Kau mesti ada target. Aku 32, 33, aku ikut ala-ala Zidane lah, 33 kot. Habis kan, apa aku nak buat? By the time kau nak retire, mungkin kau dah boleh buat license C dulu, license B. Ni kalau nak jadi jurulatih lah. Kalau nak jadi jurulatih, kalau tak nak, tadi boleh masuk kursus apa? Referee ke? Kursus referee. Nak jadi coach, you should ada plan. Maksudnya kau umur 29 ke apa ke, mesti ada
You know, tu cakap tadi, sebenarnya pada awal ada pengurusan kawangan, bukannya di ujung-ujung. Sama macam kita pun, ada pengurusan kawan, kita work by the budget, boleh tak boleh kan. Macam tu lah. Macam kita berhenti kerja tiba-tiba, and then baru nak cari, payah bro. Baru. Aku nak tambah sikit. Kau nak tambah apa? Apa kau rasa perancangan yang patut? Aku aja nak tambah sikit pada Amir cakap, betul lah. Macam key dia, aku rasa aku nak highlight je Amir ni tu, perancangan awal tu lah. Macam bagi aku, kita dah tahu player bola dia punya peak, dia punya duration of career dia mungkin 10 tahun. Mungkin kalau dia start umur 15 ke tahun kan, 15 tahun. So kita tahu bila dah by 30 tu dia dah akan ujung lah kan. So bagi aku macam betul macam Amir cakap, perancangan tu betul. Bukannya bila perancangan tu masuk dia bila umur 30 baru kau nak start figure out. So bagi aku, bila kau rasa nak jadi seorang jurulatih, mungkin daripada masa kau berduit tu, masa kau top, kau dah invest on kau punya licensing. Sebab kau tak boleh, bagi aku nampak dekat sini, kau tak boleh bila kau dah retire baru kau mengharapkan sesuatu kelab. Tolonglah taja aku sebab aku legend. So tolonglah hantar aku pergi luar negara dengan licensing ni. Bagi aku no, because bagi aku itu investment. Untuk as a coach, itu qualification is your investment. Betul. Kenapa kau ambil diploma, kau ambil degree, itu investment diri kau untuk kau cari kerja kat luar. Betul tak? I mean all these things lah. Betul, kau cakap tadi lah, cari peluang untuk diri sendiri. Lepas tu ni resume kau nak jual diri kau lepas kau dah retire, so you should invest kan. So tak semestinya tu, aku cakap tak semestinya just licensing. So kalau kau rasa physio dia ada dia punya line, then you go. For me doktor ke kan, betul. Doktor sukan kan, itu kalau line tu. So bagi aku perancangan awal tu penting semasa kau ada duit. Sebab benda tu sangat penting. Sebab bagi aku kau punya career path tu terlalu pendek. Dan aku nak bagi satu contoh. Ni dekat luar negara, seorang player yang macam suang-suang kuku, tapi dia pandai mengambil peluang dan masa yang dia peak, dan dia tahu apa dia nak buat. Which is aku rasa memang ada sikit luck, tapi perancangan awal. Iaitu apa ni? Nama dia Matthew Flamini. Flamini. So, billionaire bro. Yes. So dia main, bagi aku dia adalah macam mana Flamini main untuk Arsenal nak nampak macam bongok lah kan. Tapi overall penting juga untuk Arsenal tu. So bagi aku dia tak adalah hebat sangat, tapi aku sure dengan apa investment yang dia ada, duit simpanan yang dia ada, good investment lah dia buat. Dia jumpa kawan dia, dan yang kawan dia betul, dia invest dalam biochemical yang which is sekarang dia dah menjadi, kalau ikutkan dalam ni dia dah jadi one of the billionaire kan, ikutkan dia. So benda-benda tu bila perancangan ada, dia tak tunggu. Macam Flamini tu pun dia tak tunggu sampai dah hujung-hujung career dia baru dia buat sesuatu. Dia macam ni je. Dia ada dua type lah. Macam even ni aku cerita berdasarkan kat luar negara, sebab luar negara dapat duit banyak. Aku tak ingat player mana, player Aston Villa ke apa, ada seorang ni sampai jatuh bankrupt. Sampai aku tak ingat nama dia. Dia Lee Henry kot nama dia. Bukan Lee Henry nama dia. Tak, Lee Henry nama dia. Dia sampai bankrupt because dia judi apa benda semua. So dia spend lifestyle dia sampai dia bankrupt. Tapi dia earn banyak judi tu. Tapi sampai dia bankrupt. Betul cakap, ada dua orang. Lepas tu ada seorang lagi ni pula, David Bentley. Kalau kau ingat dulu, bekas pemain Arsenal. Mesti dah dengar. Dia David Bentley ni Spurs. dia retire awal. Dia tak salah aku dia retire 29-30. Dia pergi Spanyol untuk buka bar kat sana. So itu aku cakap, ada dua. Banyak mana duit kau dapat pun, kau either boleh bankrupt, kau tergolek, tak ada masa depan, ataupun kau macam Ju cakap tadi lah, perancangan lah. Baik. So lagi satu aku nak bagi contoh, ada satu pemain Harimau Muda, tak salah aku tak ingat nama dia. Dia pun dia tak career dia bola sepak dalam Malaysia ni kira tak sampai tahap yang dia nak. Dia sama belajar. Tak salah aku dia muda lagi, Harimau Muda. Dia dah umur 20 lebih lah, umur mungkin Irfan Fazail kan. Mungkin sekarang dia dah kerja polis ke apa ke, aku tak tahu, tapi dia sama belajar. Ada yang buat bisnes agro farming ke apa benda tu. Itulah kita nak bercakap pasal tu. Ada yang ambil kursus vocational lah, apa benda tu semua kan. So these are all the plans lah Okay, kita sebagai penutup, apa pengajaran yang boleh diambil oleh pemain muda dengan cerita Khalid ni? Macam menjawab soalan tadi, aku rasa perancangan lebih awal. Untuk korang yang macam nampak, kalau korang masih berminat untuk contribute something dalam bola sepak, macam aku cakap lah, sekarang ni zaman bola sepak moden,
kau punya education tu nombor satu. Betul. Kan? Betul. Education tu tak kisah education Betul. apa dik. Bukan kau nak kena ambil finance ke apa, bukan. Kemahiran pun tak apa. Education apa-apa. Kemahiran hidup. Even kalau dalam bola sepak pun education, qualification of knowledge of football tu kena ada. Betul. Kan? I mean benda-benda macam tu lah kalau kau nak bergerak ke situ. Dan macam aku cakap tadi lah, ambil lah contoh Flamini tu sendiri, macam mana dia peluang yang ada dia merancang. Dan aku boleh tambah juga, actually player-player zaman yang tengah main sekarang pun ada yang aku nampak yang move macam tu. Seperti aku tengok Razman Roslan, Syarul Kalam, semua tu masih ada main. Diorang dah ambil, aku tengok dia dah start lah. Kesedaran tu alhamdulillah ada dekat player-player Malaysia ni yang diorang dah ambil licensing. Kan? Okay, macam jual air tebu ke apa. contoh aku bagi Macam contoh Beto jual sate dalam PKP. Correct. Lagi satu aku rasa contoh yang aku nampak juga bila aku scroll IG sekarang, legend kita nombor 8 Syafiq Rahim pun aku tengok dia invest, dia punya brand Kucing. apa ni, jenama sukan sendiri. Yeah. Sport Evo tak salah aku, by Syafiq Rahim. I mean that is another Betul. action ataupun cerita lain lah kalau jadi ke tak menjadi, tapi dia dah Cuba menanamkan rancangan benih, tu dah ada. dah menanamkan benih dan kalau menjadi alhamdulillah. Dan he has his own path after he retire. Tapi Khalid cakap dia dah cuba buat bisnes. Itulah kita cakap consistency lah dalam hidup ni. Aku rasa semua benda Kena ada- sentiasa. Kena konsisten lah. You tak boleh sekali you fail you pull up kan. You tak boleh pull plug terus kan. You kena keep on. Tadi aku tambah kau sikit tadi. Tambah lauk lah ni. Tambah lauk sikit lah bagi sedap sikit sambal tu. Untuk budak-budak muda ni aku rasa dia kena ada safety net lah. Maksudnya ada perancangan untuk safety net. Aku nak conclude kau punya tadi juga. Ada safety net. Safety net ni maksudnya pelindungan lah. Jadi keeper ke apa? Orang ingatkan keeper ada net belakang keeper. Okey lah, pendek kata macam ni lah. Ada pilihan kedua lah. Maksudnya kalau andai sebab korang menghala ke satu perjalanan kehidupan sebagai seorang pemain bola ni memang yang hebat dipandang umum, payment good, walaupun time time pasukan belia apa ke, maybe good payment kan. Tapi apa pun pelajaran tu penting. Tapi sebab apa pelajaran yang penting? Sebab untuk safety net tu tadi. Asal janji walau apa jadi kau tercedera ke apa ke, bila kau ada pelajaran, tak kira kemahiran ke finance ke apa ke, dia membilapkan kau punya disiplin diri itulah. Korang kena sentiasa sesuaikan diri dengan gaya kehidupan. Gaya kehidupan. So maksudnya lifestyle kau lah. So maknanya sekarang macam K-pop ke macam mana? Tak, bukan maksudnya sekarang mungkin kau earn 30,000. Lifestyle kau tu kau tak boleh buat macam kau earn 30,000. Kau kena simpan. Sebab kau tahu nanti bila kau retire, kau mungkin tak ada lifestyle yang 30,000 tu. 30,000 sebulan. Kalau lah 30,000. lifestyle Lokman dapat tak banyak. kopi. Lifestyle 30,000 separuh tu kau okey boleh rancang ni tu. Okay, benda-benda basic macam tu kena lah kan. Ni kalau dah hujung-hujung career, dah umur dah nak 31 tapi baru masa tu nak loan kereta Alphard pula. Ambil nak tarik 9 tahun. Dah tentu kau tak main sampai 39 tahun. Dia ingat itu asset. Tu silap juga tu. Kita tak ada apa-apa against Khalid. Kita still respect dia sebagai seorang pemain, sebagai seorang legend. Kita harap dia punya kehidupan pun akan improve apa benda semua. Cuma kita ambil iktibar lah daripada cerita dia ni, macam mana pemain-pemain muda ataupun pemain-pemain lain atau pemain yang bakal bersara untuk orang kata ada kehidupan yang berkualiti lah. Akhir kata, Assalamualaikum, salam sejahtera, kita jumpa lagi. Pemain ke-12 dengan kerjasama Tiki Taka Design. Boleh follow Instagram Tiki Taka Design. Min, next. Okay, boleh follow kita orang punya media sosial. Twitter apa Zee? Pemain_ke_12. Facebook Pemain ke-12, search. Kalau nak buka shopping kat Shopee, klik link kita dekat YouTube kita kat description tu, boleh klik link kita beli barang-barang. Korang nak beli kat Shopee, klik link pakai through kita punya. Kenapa klik situ, Matt? Itu kita boleh dapat sikit lah. Nanti kita boleh upgrade lagi kita punya studio kan. Untuk orang juga. Yes. Okay, kita jumpa lagi.